Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam serakku sayang, salam Ibu Pertiwi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan bagi membahaskan belanjawan negeri bagi tahun 2023. Dengan ini saya menyatakan sokongan ke atas belanjawan negeri 2023 seperti yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Premier Sarawak selaku Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu pada 21 November 2022 yang lalu. Sesungguhnya belanjawan ini adalah berita gembira kepada penduduk di negeri Sarawak kerana belanjawan kali ini merupakan sejarah untuk negeri Sarawak. Ia merupakan belanjawan yang terbesar di mana 70% tertumpu kepada pembangunan manakala 60% kepada pembangunan di luar bandar. Penduduk di luar bandar negeri ini khususnya di kawasan saya sendiri Dun N38 Kelakar yang amat memerlukan perhatian kerajaan untuk menggiatkan aktiviti pembangunan. Belanjawan negeri 2023 yang memperuntukkan sebanyak 10.797 bilion dilihat akan menekankan ke arah setiap lapisan masyarakat selain menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas di negeri ini, sekaligus bajet ini sebagai jalan strategik, komprehensif dan bersepadu untuk masa depan Sarawak. Daripada jumlah itu, sebanyak 3.99 bilion untuk belanja mengurus dan 6.8 bilion perbelanjaan pembangunan bagi membiayai rancangan dan projek pembangunan. Dengan pendapatan sebanyak RM11.035 bilion dan perbelanjaan sebanyak 10.797 bilion, bajet negeri Sarawak untuk tahun 2023 dijangka mencatat lebihan sebanyak 238 juta yang akan berorientasikan pembangunan dan fokus kepada luar bandar. Daripada RM7.506 bilion, anggaran yang dikaji semula dicadangkan di bawah anggaran perbelanjaan pembangunan untuk tahun 2023 sebanyak 4.540 bilion atau 60% adalah khusus untuk pembangunan di luar bandar. Peruntukan untuk pembangunan luar bandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Syabas kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kerana memberikan penekanan yang berterusan terhadap pembangunan di luar bandar yang begitu mustahak ke arah mencapai objektif pembangunan yang pastinya akan membuka lebih banyak peluang di luar bandar dan kawasan pedalaman ke arah mensejahterakan ekonomi penduduk luar bandar. Bajet 2023 ini bertepatan sekali dengan usaha berterusan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memastikan pengagihan yang seimbang dalam jangka masa panjang bagi pembangunan di seluruh negeri Sarawak agar jurang antara bandar dan luar bandar dapat dirapatkan. Bagi saya, bajet 2023 yang bertemakan Sarawak First, Sarawak didahulukan ke arah masyarakat yang inklusif, makmur dan harmoni. Ini menitik beratkan kepentingan rakyat Sarawak dalam memacu Sarawak ke arah negeri maju menjelang 2030 dengan menjadikan agenda pembangunan sebagai nadi utama sebagai perjuangan kerajaan GPS. Yang Berhormat Datuk Speaker, keutamaan ke atas pembangunan luar bandar harus memberi fokus kepada penyediaan infrastruktur asas seperti pembinaan jalan-jalan raya, bukan sahaja pembangunan jalan Pen Borneo, tetapi keutamaan harus diberikan juga kepada jalan pesisir pantai yang nyata padat dengan penduduk sama ada yang tinggal di sepanjang sungai di sekitar negeri Sarawak. Kawasan pesisir ini merupakan pusat aktiviti ekonomi yang aktif dan mempunyai sumber yang banyak sama ada dalam bidang pertanian,
perladangan, perikanan, pelancongan maupun pengangkutan. Begitu juga tempuan harus diutamakan kepada pembinaan lebih banyak jalan-jalan kampung di seluruh negeri Sarawak. Kita tidak mahu ketinggalan seperti di negeri-negeri lain, khususnya di semenanjung Malaysia, memandangkan ramai generasi muda luar bandar yang sekarang banyak merantau di negeri lain yang apabila balik ke kampung halaman masing-masing akan membandingkan taraf pembangunan kemudahan infrastruktur ini. Pembinaan jalan-jalan raya luar bandar dan jambatan pagan, jambatan awik di kawasan saya akan membuka banyak peluang kepada aktiviti pembangunan ekonomi di kawasan berkenaan. Ia akan menyediakan persekitaran kondusif bagi merancangkan aktiviti ekonomi yang mana mampu dimajukan di luar bandar seperti bidang peladangan, pertanian, aquaculture, pemprosesan makanan dan industri pelancongan. Selain itu, pembangunan luar bandar harus memberi keutamaan kepada penyediaan bekalan elektrik dan bekalan air bersih di setiap pelosok bahagian dan daerah di negeri ini, khususnya di kawasan yang saya wakili iaitu DUN N38 Kelakar. Baik pulih sekolah-sekolah daif perlu dipercepatkan. Yang Berhormat Datuk Speaker, seperti yang kita sedia maklum, ketika Sarawak mengejar status negeri maju menjelang tahun 2030 nanti, capaian internet dengan kelajuan yang tinggi merupakan salah satu fokus kerajaan GPS. Bagaimanapun, apa yang masih menjadi cabaran untuk negeri ini ialah sebahagian besar kawasan luar bandar belum mempunyai capaian internet yang tinggi. Saya percaya kerajaan GPS tetap dalam usaha komited untuk melengkapkan kawasan di luar bandar dengan capaian internet, terutamanya di kawasan yang saya wakili, yang bukan sahaja memberikan manfaat yang positif kepada penduduk, tetapi juga pelengkap kepada pembangunan infrastruktur. Bagi pelaksanaan skim pembesaran kampung SPK oleh Kerajaan Negeri Sarawak, GPS termasuk di DUN Kelakar adalah merupakan salah satu inisiatif yang penting bagi menyediakan rakyat dengan kawasan penempatan yang lebih tersusun dan selesa. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kerana telah meluluskan peruntukan berjumlah RM27 juta untuk melaksanakan fasa pertama SPK Kampung Kupang. Kerajaan GPS telah membalas budi rakyat yang menyokong GPS kerana telah menyukat semua kampung tradisi, terutamanya di Kampung Perpat, Kampung Kabak, Kampung Kupang. Tahniah dan syabas juga kepada Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Betong kerana telah selesai membuat sukatan kampung-kampung tradisi di DUN N38 Kelakar. Yang Berhormat Datuk Speaker, Belanjawan Sarawak 2023 turut menggariskan matlamat penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat, khususnya menjadikan pemilikan rumah lebih mudah bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kemudahan pemilikan rumah itu adalah inisiatif keempat di dalam 11 strategik trust belanjawan yang bertemakan Sarawak First, Sarawak didahulukan, ke arah masyarakat yang inklusif, makmur dan harmoni. Inisiatif ini dilihat adalah untuk meningkatkan peluang dan memudahkan pemilikan rumah itu dimanifestasikan menerusi pelbagai inisiatif. Bagi kawasan saya DUN N38 Kelakar, terdapat masalah utama yang melanda adalah kesesakan di kediaman rumah di kampung 14 buah kampung di Seratok yang memerlukan inisiatif serta usaha lain bagi memberi keselesaan hidup kepada rakyat di kawasan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mencadangkan agar diwujudkan atau dibina perumahan mampu bilik serta perlu ditambah di kawasan DUN N38 Kelakar bagi mengelakkan kesesakan perumahan di 14 buah kampung tersebut. Saya mewakili penduduk di DUN
Kelakar berharap agar cadangan ini mendapat perhatian Kerajaan Negeri Sarawak menerusi agensi-agensi kerajaan yang berkaitan demi faedah penduduk di luar bandar di kawasan Dun saya. Yang Berhormat Datuk Speaker, hakisan tebingan Sungai Kerian daripada kampung Masjid Hulu Seratok hingga ke kampung Melangor keseluruhannya perlu diberikan perhatian yang serius memandangkan terdapat banyak struktur tebingan sungai yang semakin terhakis. Punca berlakunya masalah hakisan tersebut berkemungkinan disebabkan oleh banyak faktor. Dalam tinjauan saya bersama agensi kerajaan baru-baru ini di Kampung Melangor khususnya, bahawa terdapat beberapa rumah kediaman penduduk telah terjejas impak daripada hakisan tebingan sungai tersebut. Masalah hakisan tanah tebingan sungai tersebut perlu diatasi dengan segera sebelum isu keselamatan penduduk serta kemusnahan harta benda akan terjadi. Bukan itu sahaja, isu banjir kilat yang sering berlaku terutamanya di musim hujan pada masa kini telah memberi kesan atau igauan ngeri kepada penduduk di sekitar kawasan kampung-kampung dan taman perumahan di Seratok yang dilihat tidak berpenghujung terutamanya sekali di kawasan Pasar Seratok. Oleh itu saya mencadangkan dan memohon agar Belanjawan 2023 memberi keutamaan dalam menyelesaikan isu banjir kilat di Seratok dengan membuat kerja-kerja pelebaran serta mendalamkan lagi Sungai Melangor. Di samping itu, saya berharap Jabatan Perairan dan Saliran supaya menambahkan lagi monsoon drain bagi tujuan flood mitigation. Dicadangkan juga agar dibuat pembersihan dan perindahan lagi Sungai Melangor Seratok bagi tujuan pelepasan air dari kawasan perumahan Kampung Melangor serta Pekan Seratok. Yang Berhormat Datuk Speaker, isu kerosakan jeti dermaga atau lebih dikenali sebagai Wap Jalatong warga Seratok kini sudah semakin uzur. Baru-baru ini sebelum PRU yang ke-15, jeti yang berusia 52 tahun telah tenggelam dan rosak. Rosak teruk mungkin disebabkan oleh arus Sungai Kerian yang kuat ketika air pasang besar dan bila-bila masa akan runtuh dan roboh. Ia sekaligus telah memberi kesan kepada penduduk di beberapa rumah panjang dan kampung Melayu di sekitar yang mendiami kawasan seberang Pekan Seratok telah terkesan dengan ketiadaan jeti itu yang merupakan laluan alternatif dan shortcut ke Pekan Seratok. Oleh itu saya mohon kepada agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk membina jeti baru bagi mengganti jeti yang telah uzur tersebut. Ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada penduduk di beberapa rumah panjang dan kampung Kupang berulang alik ke Pekan Seratok. Yang Berhormat Datuk Speaker, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan 3 inisiatif dalam Trust Strategik kelima Belanjawan Sarawak 2023 iaitu membangunkan modal insan. Inisiatif yang pertama adalah meningkatkan kualiti pendidikan. Untuk itu, saya mohon dicadangkan agar sekolah rendah aliran agama perlu dibina untuk memekalkan pelajar-pelajar ke sekolah menengah agama yang sedia ada, sekaligus mampu membawa limpahan dalam sektor pendidikan di kawasan Dun N38 Kelakar. Yang Berhormat Datuk Speaker, golongan belia merupakan ejen utama untuk pembangunan negeri yang mampan, perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi. Komposisi penduduk di Sarawak menunjukkan bahawa belia mewakili 43%, yakni 1.2 juta daripada penduduk Sarawak. Golongan ini merupakan sumber tenaga yang penting kepada rakyat negeri ini kerana mereka bermotivasi tinggi dan mempunyai kreativiti yang tepat pada masanya. Juga dengan sahsiah diri yang mantap.
Mereka mampu menjamin pembangunan negara yang lebih kukuh di masa depan. Namun, kita jangan mudah lalai jika golongan belia terdedah dengan gaya hidup yang tidak sihat dan berhadapan dengan pelbagai masalah sosial. Bererti negara dan masyarakat menghadapi masa depan yang gelap. Dalam konteks ini, orang bijak pandai menyatakan, bila mana kita hendak melihat bentuk negara pada masa depan, lihatlah generasi belia pada hari ini. Kiranya golongan belia pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemah tinggi. Sudah tentunya negara akan datang adalah sebuah negara yang aman dan sejahtera. Dalam arus kemajuan dunia global, banyak berlaku kebanjiran dan limpahan budaya asing yang negatif, menyebabkan belia mudah terpengaruh dengan budaya menagih dadah serta judi online. Adalah diharapkan agar kerajaan memperbanyakkan anjuran program-program yang memberi pendidikan untuk belia-belia menjauhi dan membenci dadah serta judi online ini, memandangkan masalah penyalahgunaan dadah serta judi online semakin menjadi-jadi sehingga menular ke kawasan pedalaman serta kawasan sekolah. Kerjasama dan pelibatan komuniti secara holistik bersama pemimpin, masyarakat, jabatan-jabatan, badan bukan kerajaan, keluarga dan pihak yang bertanggungjawab. Ini penting bagi memastikan usaha membentras dadah dan judi online ini menampakkan hasilnya. Yang berhormat Datuk Speaker, dalam Belanjawan 2023, Kerajaan Sarawak akan terus mempergiatkan pelaksanaan program-program untuk membangunkan belia di negeri ini dengan menyediakan peruntukan bagi golongan tersebut. Dalam usaha membantu melonjakkan ekonomi belia terutamanya dalam bidang pertanian, bidang perniagaan, setelah mereka gagal melanjutkan pelajaran tetapi mempunyai keinginan menceburi bidang keusahawanan, adalah perlu kerajaan mewujudkan pelbagai inisiatif serta perancangan untuk membantu golongan ini yang bercita-cita menjadi usahawan muda bagi meningkatkan tahap ekonomi mereka sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran. Selepas negara mengalami musibah pandemik COVID-19, ramai anak muda di negeri ini terutamanya di DUN N38 Kelakar hilang pekerjaan dan mengambil inisiatif untuk berniaga sendiri dari rumah bagi menampung sara hidup individu ataupun keluarga. Pandemik tersebut telah membuka peluang kepada golongan muda untuk terlibat dalam perniagaan, terutamanya dalam bidang jualan pelbagai makanan. Namun, apa yang saya lihat masa kini, apabila semakin ramai belia-belia menceburi bidang perniagaan bagi meningkatkan ekonomi mereka, masalah utama dilihat adalah tiada tempat yang strategik atau tempat yang sesuai diwujudkan untuk mereka menjalankan perniagaan. Justru itu, mohon dicadangkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT, iaitu Majlis Daerah Seratok, menyediakan tempat yang sesuai untuk golongan belia menjalankan perniagaan mereka seperti menyediakan kios atau kedai kepada golongan tersebut. Yang berhormat Datuk Speaker, akhir-akhir ini penggunaan media sosial dan teknologi internet sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan kita GPS sungguh terbuka sehingga tiada kawalan dan penapisan ke atas kandungan internet. Kebanyakan negara-negara lain seperti Singapura dan China mengambil sikap yang tegas ke atas perkembangan penggunaan teknologi internet di kalangan rakyat mereka. Namun, keterbukaan kerajaan kita dalam perkara ini telah diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan maklumat yang salah yang berunsur fitnah, provokasi dan hasutan yang melibatkan sensitiviti kaum, adat resam dan kepercayaan agama. Perkara ini jika tidak dipantau dan dikawal, dikuatiri membawa kepada kehancuran
masyarakat kita yang berbilang kaum dan kepercayaan ini. Kita mengharapkan masyarakat kita mendapat maklumat yang sahih, tetapi sebaliknya berlaku. Pelbagai provokasi negatif tersebar seperti anti agama, anti parti politik tertentu, sebaran gambar-gambar yang menghina agama, hasutan perkauman, fitnah menghina pemimpin dan sebagainya. Saya khawatir jika perkara ini tidak dikendalikan sebaiknya, ia akan membawa kepada perpecahan kaum dan kehancuran masyarakat. Kita bertanggungjawab mempertahankan keharmonian, perpaduan masyarakat yang sering menjadi contoh kepada negara-negara lain. Kita tidak mahu generasi akan datang menerima kesusahan akibat kelalaian kita kerana memandang remeh perkara ini. Apatah lagi aliran antarabangsa seperti liberalisme, pluralisme, kelihatan semakin aktif melakukan penyebaran terutamanya melalui internet yang amat pantas lagi berkesan kepada golongan muda kita. Mereka melancarkan serangan secara halus lagi tersusun dengan penyebaran berita yang menghina agama, melaga-lagakan antara kaum sama ada melalui simbol, laman sesawang ataupun blog serta laman sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter. Penyebaran fitnah, berita palsu dan bahan lucah tersebar dengan pantas tanpa disekat oleh mana-mana pihak. Maka saya berpandangan sudah tiba masanya kerajaan melalui Kementerian Berkaitan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk merancang dan mengambil tindakan sewajarnya agar isi kandungan internet ditapis agar tidak menyeleweng, memandangkan ramai yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Demikianlah beberapa cadangan dan isu yang saya ingin nyatakan dan mohon diberi perhatian dan tindakan bagi memenuhi aspirasi rakyat, khususnya kawasan luar bandar selaras dengan target dan sasaran belanjawan negeri 2023. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada agensi Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan GPS dan Persekutuan yang telah melaksanakan projek pembangunan di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang kita sayangi, yang memberi penekanan kepada pembangunan luar bandar pada pembentangan bajet 2023 ini. Semoga niat dan urusan kita dipermudahkan untuk memberi khidmat terbaik kepada rakyat selari dengan slogan Sarawak First. Akhir kata saya mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada rakan-rakan yang beragama Kristian dan selamat menyambut Tahun Baru 2023 kepada semua. Dengan ini saya menyokong belanjawan 2023 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran pembangunan bagi perbelanjaan 2023. Sekian, terima kasih.